anda tahu bagaimana konsep insan boleh terhubung kait dengan psikologi dan sosiologi? Serta, adakah anda tahu bagaimana konsep insan ditakrifkan di dalam pelbagai tamadun yang berbeza dan bagaimanakah mereka menjaga masyarakat dari segi psikologi dan sosiologi? Oleh itu, marilah kita menelusuri apakah maksud konsep insan menurut psikologi dan sosiologi. Secara umumnya, perkataan psikologi berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani, iaitu psyche yang bermaksud jiwa, rohani atau mental, dan logos yang bermaksud kajian. Dari segi istilah pula, psikologi ialah sains manusia yang cuba mengkaji proses minda manusia dan semua manifestasinya yang mengawal tingkah laku manusia. Sosiologi pula merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata Latin socius yang bererti teman dan logos dari kata Yunani yang bererti cerita. Dari segi istilah pula, sosiologi ialah kajian tentang manusia dalam hubungan kumpulan mereka. Sosiologi meneliti perkara-perkara interaksi dalam dan antara kumpulan manusia. Sejarah falsafah, khususnya falsafah Greek silam dan falsafah ketimuran ataupun Oriental philosophy, telah menggunakan pemikiran falsafah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Falsafah bukan sahaja berkaitan dengan metafizikal, epistemologi, logik, etika dan lain-lain, tetapi turut merangkumi aspek kehidupan dalam mencari kebahagiaan. Asal-usul insan menurut falsafah, the unexamined life is not worth living. Menurut Aristotle, man is a rational being. A man is a rational animal. Antara ciri manusia ialah berfikiran rasional, di mana dapat membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia bersifat logocentrism, iaitu berpusatkan kepada akal fikiran yang bersifat rasional dan intelektual semata. Menurut Friedrich Nietzsche, konsep insan berteraskan kepada emosi dan intuitif manusia yang mungkin tidak bersikap rasional. Nietzsche dan golongan counter-enlightenment mencabar konsep man as a rational being dan menganjurkan bahawa man as having to adopt scientific approach of life. Menurut Barat zaman pertengahan, yang mana banyak dipengaruhi oleh fahaman agama, khususnya Kristian, mereka menghurai konsep insan dan sifat kemanusiaannya dari perspektif agama. Menurut falsafah Barat zaman moden, existentialism menurut Jean-Paul Sartre mengatakan bahawa manusia lahir tanpa panduan hidup. Tugas manusia adalah mencari makna dalam kehidupan sendiri. Menurut falsafah Islam, konsep insan berteraskan ajaran Islam, iaitu hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Manusia adalah hamba. Kita harus patuh kepada Allah dan tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia sebagai khalifah, iaitu sebagai wakil Tuhan yang berperanan menjalankan amanah daripada Allah dan memikul tanggungjawab sebagai seorang pemegang amanah. Menurut tamadun India yang berteraskan ajaran Hindu, manusia dianggap sebagai suatu kejadian yang mempunyai ruh. Berteraskan kelahiran semula. Berteraskan kelahiran semula. Dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukannya di muka bumi. Jika berbuat baik, maka balasannya juga mendapat apa yang baik sehingga mencapai tahap muhsa. Menurut tamadun Cina, berteraskan
Buddhism. Konsep ketuhanan dan insan berbeza kerana menganggap konsep self atau diri itu tidak wujud. Berteraskan Confucianism. Tidak berteraskan agama atau bersifat wahyu. Prinsip etika untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Berteraskan Taoism. Hubungan dengan Tao, hubungan dengan alam sekitar. Konsep Wu Wei iaitu bertindak berdasarkan fitrah alamiah. Berteraskan konsep kehidupan adalah sengsara dan derita. Manusia perlu membebaskan diri daripada kesengsaraan dan penderitaan. Konsep insan dari perspektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan FKP. Konsep Jerry. Jasmani. Tubuh badan manusia dipelihara untuk mencapai kesejahteraan hidup. Emosi. Memberi perhatian yang berat terhadap emosi manusia. Rohani. Penekanan terhadap keagamaan. Intelek. Merangkumi pemikiran yang rasional untuk hidup. Hakikat dan sifat manusia. Fizikal, spiritual, material, rohani. Hubungan antara insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Kesan-kesan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Individu. Peningkatan kadar pengangguran. Masyarakat. Peningkatan kes jenayah. Hubungan dengan keluarga. Negara. Amalan rasuah. Kemusnahan alam sekitar. Peranan konsep insan sejahtera dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan. Manusia mempunyai sifat yang hampir sama tetapi luarannya berbeza. Memahami konsep Jerry mampu membantu seseorang menghadapi apa jua cabaran. Cabaran yang dihadapi wujud daripada salah satu aspek Jerry. Kesimpulan modal insan. Falsafah insan dari pelbagai fahaman bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Penghayatan falsafah insan melalui Jerry membolehkan seseorang menghadapi cabaran dalam hidupnya. Falsafah sejahtera itu sendiri membawa maksud yang tinggi. Sekian, terima kasih.